Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab korang sudi klik video ni. Kepada yang baru saja terjumpa channel ni, selamat datang saya ucapkan. Dekat channel ni saya biasanya cerita tentang pengalaman-pengalaman seram, misteri ataupun mistik yang berlaku kepada orang-orang yang berada di sekeliling saya. Jujur saya akui, sepanjang saya buat video, memang kebanyakan video saya tak ada buat apa-apa skrip. Saya cuma sekadar mengingati dan juga macam menghafal lah apa yang diorang cerita kat saya. Dan mungkin juga disebabkan itu kebanyakan video saya agak macam tergagap-gagap ke, ataupun korang rasa macam ada jalan cerita yang berulang-ulang ataupun berbelit-belit. Saya akui itu memang salah saya sendirilah sebab saya tak sediakan skrip supaya saya bercerita dengan lebih jelas kan. Tapi saya harap sangat yang korang yang baru je jumpa channel ni boleh terus support saya dengan subscribe channel ni dan dengar video ni sampai habis. Kemudian korang drop in korang punya komen. InsyaAllah daripada komen-komen yang korang tulis, saya akan cuba untuk buat penambahbaikan untuk video-video saya yang akan datang. Dan kalau korang ada cerita menarik yang korang nak kongsikan, korang boleh kongsikan juga melalui pautan email zoo.x@gmail.com. InsyaAllah kalau korang dah share, saya akan cuba untuk memahami cerita tersebut dan ceritakan kepada korang dengan cara saya sendiri. Kita masih lagi dalam bulan Syawal, jadi kalau dah Syawal ni rugilah kalau kita tak cover kisah seram berhari raya, betul tak? So untuk video kali ni saya bawakan kepada korang 2 cerita mengenai pengalaman seram ketika berhari raya. Tak payah buang masa, jom kita mulakan untuk cerita kita yang pertama. Kisah yang pertama ni diceritakan kepada Imran dan dikatakan berlaku kepada Imran. Tetapi Imran ni pula tak tahu yang benda tu berlaku dekat dia. Sebab apa tahu? Sebab pengalaman ni diceritakan oleh ayah si Imran kepada dia. Cerita ni sebenarnya baru lagi terjadi masa raya yang kedua baru ni. Sebenarnya tradisi keluarga diorang ni setiap kali raya kedua memang diorang akan pulang ke kampung ayah dia yang berada di Negeri Sembilan. Sebab dekat belah ayah dia memang dah tak ada atuk ataupun nenek. Jadi ayah dia bagi ruang ataupun bagi peluang dekat mak dia untuk berhari raya dengan nenek ataupun mak kepada mak dia pada hari raya pertama. So hari raya kedua tersebut, diorang sekeluarga seawal jam 9 pagi memang dah bertolak pergi ke Negeri Sembilan. Tetapi raya kedua baru-baru ni dia kata jalan jam boleh tahan teruk jugalah. Dia kata ayah dia ni pun takkan guna highway sebab ayah dia memang dah biasa guna jalan dalam. Imran ni dia ada 3 adik-beradik So Imran ni yang sulung. So setiap kali diorang balik hari raya, memang diorang 3 beradik akan duduk dekat belakang lah. Sepanjang perjalanan diorang tu balik, diorang lalu jalan dalam. Ayah dia memang gemar guna jalan dalam ni sebab apa tahu? Sebab sepanjang perjalanan tu akan ada beberapa rumah yang akan diorang singgah. Rumah terakhir yang diorang akan pergi adalah dekat Rembau, rumah Pak Long dia. Rumah Pak Long ni sebenarnya rumah pusaka arwah mak dengan ayah, arwah atuk dengan nenek dia lah. Jadi diorang memang akan bermalam dekat Rembau. Diorang sampai dekat rumah pertama, rumah maksu dia, adik kepada ayah dia, jam dah pukul 12.30 hari. So diorang pun makan tengah hari dekat sana. Diorang lepak-lepak dan lebih kurang pukul 3 jugalah baru diorang gerak daripada rumah maksu dia tu untuk menuju ke rumah yang berikutnya. Rumah ketiga ni sampai dah lebih kurang pukul 6 lebih, menghampiri pukul 7, 6.45 macam tu dia kata. So kiranya ayah dia punya plan nak solat maghrib dulu dekat situ, nak rehat dulu, lepas isyak nak gerak pergi Rembau, rumah Pak Long dia tadi kan. Tapi malam tu sebelum diorang nak bertolak pergi ke Rembau, tiba-tiba rumah makcik dia tadi tu didatangi oleh ahli keluarga yang lain, sanak saudara yang boleh dikatakan memang lama sangat dah diorang tak jumpa. Jadi ayah dia pun tundalah perjalanan untuk ke Rembau dan ayah dia pun lepak dulu dekat rumah makcik dia tu, borak-borak dengan saudara mara yang datang. So kira macam sedar tak sedar jam dah pukul 10 lebih. Lepas diorang dah pulang, barulah diorang sekeluarga, Imran dengan keluarga dia teruskan perjalanan ke Rembau. Daripada rumah makcik dia nak ke Rembau pula, perjalanan memang tak lama, lebih kurang sejam je kan. Jadi sepanjang perjalanan pun memang kiri kanan memang hutan lah dia kata. Dan kalau nak ikutkan, dia kata line phone masa tu memang tak berapa nak cantik lah. Kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Diorang pun dah penat, maka diorang 3 beradik ni memang dah terlap dekat belakang, dah tertidur. Awalnya mak dia ni macam setia lah menemani ayah dia, tapi last-last mak dia pun tertidur. Maka tinggallah ayah dia memandu sendirian. Masa dah sampai dekat Rembau ni, nak ke rumah pakcik dia tu macam akan ambil lagi satu perjalanan yang dalam sikit lah. Sebab rumah pusaka ni macam ke dalam lagi. Nak
ke rumah pakcik dia tu akan ambil lebih kurang setengah jam perjalanan jugalah dia kata sebenarnya. Okey, masa ni memang tak payah cakap lah jam dah pukul apa, memang dah pukul 12 pun dia kata. Ayah dia pula dah kesorangan, memang dia kata ayah dia mungkin dah bosan kot, campur dengan mengantuk juga agaknya. Ayah dia pun turunkan tingkap untuk merokok. Kira ayah dia cucuh api rokok tu dan ayah dia pun hisap lah kan. Lebih kurang macam 2 sedutan macam tu, tiba-tiba ayah dia bau bauan yang sangat wangi tau. Bau wangi ni dia kata bukan bau minyak wangi, tapi bau seakan bau semula jadi, macam bau bunga macam tu. Mula-mula ayah dia macam abaikan lah kan bau wangi ni kan, mungkinlah ada pokok, apa-apa pokok bunga yang berada berdekatan ke kan. Tapi semakin diabai, semakin kuat pula bau dia. Macam seolah-olah bau wangi tu mengikuri diorang. Sedangkan ayah dia memandu kan. So ayah dia pun macam buang je lah, buang rokok, naikkan tingkap. Malas nak fikir banyak kan, terus buang rokok, naikkan tingkap. Dan masa ni ayah dia pun tolehlah ke arah kiri nak tengok mak dia. Mak dia pun masih lagi lena tertidur. Memang tak sedar apa, mungkin dah terlampau penat sangat. So ayah dia pun lepas tengok mak dia, ayah dia pun pandanglah ke arah cermin pandang belakang nak tengok diorang 3 beradik. Masa ayah dia tengok cermin pandang belakang ni, ayah dia nampak Imran yang duduk dekat belakang ayah ni tengah memandang ataupun tengah melihat ke arah luar tingkap. Maksudnya Imran tak tidur, tapi dia tengah termenung tengok dekat luar tingkap. So ayah dia pun tegur lah, abang, ayah ingat kamu tidur. Yang Imran ni pula tak sahut pun apa yang ayah dia tanya ataupun apa yang ayah dia cakap. Dia cuma diam membisu je. So ayah dia pun lagi sekali lah ayah dia tegur, oh abang, tak dengar ke ayah cakap? Sama, Imran tak menyahut sama sekali. Disebabkan ayah dia ni fikir kemungkinan besar si Imran ni sumbat telinga dengan earpiece ke apa. Mungkin Imran ni tak perasan dan tak dengar yang ayah dia panggil. So ayah dia pun teruskanlah pemanduan. Abaikanlah nak teruskan pemanduan. Tapi sebenarnya ayah dia kata dalam hati masa ni dah terasa macam lain sangat. Sebab dia rasa macam tak tahu kenapa, dia rasa macam ada sesuatu. So lagi sekali ayah dia pandang ke arah cermin pandang belakang nak tengok Imran ni tadi. Dan kali ni si Imran dia tak melihat dekat luar tingkap lagi, tetapi dia turut sama memandang ke arah ayah dia. So ayah dia ni terkejut lah kan. Waktu dia tengok kat cermin pandang belakang, dia nampak ada sepasang mata yang tengah pandang dia. So ayah dia pun mengucap panjang, Astaghfirullahalazim. Dan masa ni dia dah yakin sangatlah yang dekat belakang dia sekarang ni bukan anak dia Imran, tetapi benda lain tau. So ayah dia macam tenangkan diri dulu, macam nak memandu jugalah, fokus kepada pemanduan ni, nak elak lah berlaku kemalangan atau sebagainya kan. Sesekali dia nak toleh jugalah ke arah cermin pandang belakang tu nak tengok balik Imran. Yang Imran ni masih lagi tenung ke arah dia. Dan pada kali ni dia kata dia nampak yang Imran ni macam seolah-olah tengah tersenyum sinis tau. Tengok dekat dia, macam tengah peli dia, macam tu lah lebih kurang. So ayah dia pun tak naklah buat kecoh, tak nak lah kan jadi benda lain pula kan, tiba-tiba si Imran ni menyerang ke apa. So ayah dia pun mulalah membaca ayat berulang kali tau. Dia baca ayat kursi ni sambil dalam hati dia berdoa, ya Allah ya Tuanku, lindungilah kami sekeluarga kalau ada apa-apa benda yang mengganggu. Berulang-ulang kali dia baca ayat kursi sambil dia berdoa dalam hati. Dan bila dia tengok balik cermin tu, dia nampak yang Imran ni macam seolah-olah telah tidur kembali. So masa ni dia kata jiwa lebih tenang. Dia kata ayah dia rasa jiwa lebih tenang sebab tadi masa dia nampak anak dia pandang dia, automatik bulu roma dekat bahagian tengkuk ni meremang sangat dia kata. So lepas dia tengok si Imran ni dah tidur, dia rasa lebih tenang sebab bulu roma dia pun dah tak meremang lah katanya. Dan Alhamdulillah sebenarnya tak ada apa-apa pun yang berlaku lagi pada masa tu. Sampai je diorang dekat rumah Pak Long dia, ayah dia suruh diorang baca ayatul kursi, bagi salam dah masuk ke dalam rumah. Cerita ni sebenarnya ayah dia ceritakan dekat diorang sewaktu diorang dah tiba dekat rumah diorang dekat Kuala Lumpur. Dan macam yang saya cakapkan awal tadilah, Imran ni memang dia kata dia tak ingat langsung yang dia ada buat benda tu. Dia tak tahu apa-apa sama sekali. Dan dia tak rasa pun yang macam dia ternampak ke ataupun dirasuki sesuatu. So itu sahaja kisah seram sejuk yang berlaku kepada ayah Imran. Cerita kedua ni dah berlaku lama sebenarnya, tapi cerita ni masih lagi diingat oleh Aziz. Cerita ni sebenarnya bukanlah seram, tetapi bagi Aziz benda ni memang macam misteri yang teramat sangat. Masa dekat kampung, Aziz ni dengan kawan-kawan lelaki dia memang selalu lepak dekat ujung jalan, dekat tiang elektrik, lepak atas motor, main gitar lah dia kata. So zaman dulu kalau lepak memang syok. Lepak hari-hari pun tak boring sebab kita berbual, kita main gitar, kita ada hiburan lah. Bukan macam zaman sekarang
orang, main handphone semua dia kata. So kiranya malam raya tu, lepas dia settle buat kerja rumah, lepas dia settle gantung langsir dia kata, barulah dia keluar lepak macam biasa. Tapi masa tu dia seorang je yang dah sampai, kawan-kawan dia yang lain belum lagi sampai. Sambil dia tunggu kawan-kawan dia pun mainlah gitar, layan perasaan sorang-sorang. Lama jugalah dia tunggu kawan dia, barulah kawan dia sampai malam tu dia kata. Jadi disebabkan kawan dia ni lambat sangat muncul, maka malam tu diorang lepak memang lambat gila. Diorang balik lebih kurang pukul 1 lebih macam tu, barulah si Aziz ni dengan kawan-kawan dia nak balik. Aziz ni pula dengan member-member dia duduk dekat arah yang bertentangan. So kiranya macam member dia ada dalam 4 orang 5 orang macam tu, diorang akan balik ke arah kanan, tapi Aziz ni dia akan balik ke arah kiri. So kira kalau dia balik, setiap kali dia lepas lepak memang dia akan balik berseorangan. Dan dia dah biasa pun dengan kampung tu kan, tempat dia membesar, dia dah biasa sangat lepak balik malam. So tak ada apa benda pun yang dia nak takutkan sebenarnya, walaupun dia balik seorang diri. So dalam perjalanan nak balik tu, tiba-tiba motor dia mati pula dah. Dia kata motor ni memang dah selalu sangat buat hal pun, so dia tak heran lah pun kalau motor dia nak buat hal malam. So sebab rumah pun tak jauh lagi, dia kata dia pun turunlah nak tolak motor, Dan masa ni sebenarnya barulah dia perasan yang motor dia ni sebenarnya rosak betul-betul dekat depan tanah perkuburan. Sebenarnya tak takut mana pun, sebab memang hari-hari dia akan lalu dekat tanah perkuburan tu. Dia nak pergi mana-mana pun memang dia akan lalu dekat tanah perkuburan tu. So dia kata memang tak seram pun, apa nak seram tanah perkuburan je kan. Cuma malam tu dia kata masa motor dia mati dan berhenti betul-betul dekat tanah perkuburan, apa yang membuatkan dia rasa macam terkejut ataupun terdiam seketika adalah sebab dia nampak dekat tanah perkuburan tu ada 2 orang lelaki yang berjubah putih tengah macam melawat kubur pada masa tu. So mula-mulanya dia fikir macam orang melawat kubur, tapi bila dia fikir balik, logik ke jam 1 pagi orang melawat kubur? Masa ni dia dah mula rasa macam tak logik lah orang melawat kubur kan pukul 1 pagi. Dah tu pula dia kata kawasan kubur ni gelap gelita, yang ada pun lampu jalan saja dengan lampu yang dekat bahagian signboard tanah perkuburan tu je dia kata yang memang ada lampu. So kiranya dekat belakang-belakang tu memang gelap gelita, tapi disebabkan orang lelaki yang berjubah 2 orang tadi tu dia duduk dekat bahagian depan, mungkin kubur yang diorang pergi tu dekat bahagian-bahagian depan, so masih lagi boleh nampak disebabkan ada lagi cahaya lampu yang menerangi lah. Si Aziz ni pula dia mula-mula rasa macam kalau ia pun kau nak melawat kubur, tunggulah esok pagi macam orang biasa buat kan, lepas sembahyang raya salam-salam pergi melawat kubur kan. Tapi Aziz ni pula dia ada satu lagi fikiran lain pada masa tu. Dia fikir yang diorang ni pengamal ilmu hitam tau. So dia pun dia pun berdiri dengan motor dia, perhatikanlah 2 orang ni, kot-kot lah ada apa-apa yang mencurigakan ke, kot-kot diorang bawa ayam ke apa benda kan, macam tu lah kata si Aziz pada masa tu. Tapi tak ada apa-apa pun yang mencurigakan sebenarnya. Yang diorang ni yang lelaki yang berjubah 2 orang ni pun macam dalam keadaan sedang membaca Yasin tau, sebab dia nampak diorang ni pegang buku. So biasanya kalau dekat kubur orang pegang buku kecil tu Yasin lah kan, so dia rasa macam Yasin lah sebab daripada jauh memang tak nampak. Dia kata rasa aneh tu ada, tapi nak pergi tegur tu tak beranilah sebenarnya. So dia pun kata lantak lah, aku nak balik lah. So dia pun macam nak teruskan perjalanan dia nak balik ke rumah. Tapi kita ni dalam keadaan yang macam orang kata berjaga-jaga kan, kita mestilah kan macam sambil jalan tengok cermin ada lagi tak, sambil jalan tengok cermin ada lagi tak, macam tu tau lebih kurang dia kata pada masa tu. So kiranya dia gerak 1 langkah dia tengok cermin ada tak dia lagi, dia gerak 1 langkah dia tengok cermin ada tak dia orang lagi tau. Sambil jalan dia toleh lah, kiranya sambil jalan sambil toleh, sambil jalan sambil toleh. So toleh yang pertama dia masih lagi nampak dia orang ada, toleh yang kedua dia masih lagi nampak orang-orang tu ada, tapi toleh yang ketiga ni dia nampak yang 2 orang tadi tu dah gaib, tak nampak apa-apa. Kenapa dia cakap gaib tau? Sebab dia kata jalan yang diorang nak tuju, diorang akan lalu dekat jalan yang sama dengan dia. Sama ada diorang akan berjalan ke arah dia ataupun membelakangkan dia. So kiranya kalau diorang dah habis melawat kubur dan diorang dah gerak balik, Aziz ni masih lagi boleh nampak diorang berjalan untuk pulang ke arah yang mana-mana diorang tuju. Tapi masa dia toleh tu, dia dah tak nampak 2 orang lelaki tu dekat mana-mana. Dekat kubur tak ada, dekat atas jalan pun dah tak ada. So, bila dia dah tengok tak ada, dia pun berhentikan langkah dia lagi sekali, and dia toleh betul-betul ke arah belakang tu. Dia turunkan tongkat dia dan dia toleh. Memang dia macam dalam keadaan mencari tau, nak tengok mana 2 orang tadi tu hilang. Dan dia kata memang tak nampak sama sekali ke mana 2 orang lelaki tadi pergi. Dan disebabkan dia rasa macam
tak payahlah nak fikir lagi kan, mungkin diorang orang bunian ke, tak tahu kan, dia kata. So dia pun teruskan perjalanan dia ke rumah. Bagi dia, kisah yang dia sampaikan ni memanglah tak seram, tetapi misteri sangat. Pukul 1 pagi dia nampak 2 orang lelaki yang berjubah putih tengah melawat kubur. Kalau korang yang dekat tempat Aziz, korang rasa benda tu pelik ke tak pelik? Itu saja perkongsian daripada Aziz. So itu je perkongsian cerita untuk video kali ni. Jangan lupa like, share, komen apa yang saja yang saya boleh tambah baik. InsyaAllah saya akan usahakan. Kalau saya tak pandai buat benda tu, saya akan cuba belajar lah. Okay, sampai kita jumpa on the next video. Macam biasa, apa saja yang berlaku anggap sebagai perkongsian cerita. Jangan terlampau taksub, sebab kebenaran dia masih lagi milik Yang Maha Esa. Sampai kita jumpa on the next video. Stay tuned dan stay safe guys. Bye.